Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, merangkap Tuanku yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan duli yang teramat mulia Tuanku Hajjah Lailatul Syahrin Akasha Khalil Raja Puan Muda Perlis. Ampun Tuanku beribu ampun, sebah patik pun diampun. Terlebih dahulu patik-patik sekalian merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat ke majlis ilmu pada malam yang berbahagia ini. Sesungguhnya keberkatan tiba duli-duli Tuanku amalah besar artinya buat patik-patik sekalian, dan ianya mencerminkan kesungguhan zahir duli yang teramat mulia Tuanku berdua terhadap segala usaha bagi memartabatkan ilmu pengetahuan. Apa Tuanku patik pun ampuni limpah perkenan duli-duli Tuanku untuk diteruskan dengan majlis ilmu forum perdana kita pada malam yang berbahagia ini. Ampun Tuanku. Yang bahagia Dr. Hazman bin Hassan, Pengarah Jabatan Haiwan Agama Islam Negeri Perlis. Yang bahagia Dr. Muhammad Mizan Aslam, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis. Halal panel kita pada malam yang berbahagia ini, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini di salah satu lagi daripada forum wacana ilmu kita, yang merupakan salah satu daripada kelangsungan forum-forum ilmu yang telah dianjurkan secara kerjasama oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Forum ini merupakan forum untuk siri yang kedua. Yang terlebih dahulu kita laksanakan pada bulan lepas, forum berkaitan dengan 4 mazhab, dan pada kali ini kita akan membicarakan topik berkaitan dengan jalan sufi sejati. Bagi membicarakan tajuk yang cukup besar maknanya untuk kita pada malam yang berbahagia ini, kita telah mendatangkan 3 orang gandingan panel yang cukup mantap dan berwibawa. Dan ketiga-tiga panel kita ini merupakan tokoh yang kita kira sebagai mereka yang cukup berpengalaman dan boleh memberikan pandangan kepada kita untuk kita sama-sama melihat apakah sebenarnya jalan sufi yang hakiki. Itulah saya perkenalkan panel kita yang pertama yang berada di sebelah kiri saya, yang berbahagia Datuk Alim Setia Ustaz Ahmad bin Jusuh, ataupun lebih dikenal dia sebagai Ustaz Mak Libya ataupun Datuk Mak Libya. Bukan berasal daripada Libya, tapi asal daripada Batu Dua Perlis. Beliau merupakan ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, dan juga merupakan ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, yang beliau sangat, kita pun tahulah kalau di Perlis ni beliau sangat berpengalaman, dan beliau merupakan di antara tokoh pendakwah yang cukup kental semangat beliau dalam menyampaikan dakwah di seluruh negeri, bukan sahaja negeri, bahkan di peringkat negara. Berada di kiri beliau iaitu yang berbahagia Maulana Azli Yusof, yang merupakan mudir Darul Kauthar Kelantan, seorang tokoh pendakwah yang seringkali muncul di media masa dan banyak berbicara tentang soal-soal asas taksil hadis dan sebagainya. Dan pada hari ini beliau sampai ke Perlis untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan kita semua. Fadhil ahlan wa sahlan kepada Maulana. Dan di sebelah kiri beliau yang al-masyhur la yushhar alaih, iaitulah yang berbahagia Sahibus Samah Datuk Arif Perkasa Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zanul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Apa khabar Datuk? Tuan-tuan dan puan sekalian, Sufi, bila sebut tentang Sufi, Sufi ini dikaitkan dengan satu aliran pemikiran ataupun aliran yang menceritakan ataupun berbicara tentang soal tasawuf. Para ilmuwan telah berbeza pandangan daripada mana asalnya perkataan tasawuf itu. Sebahagian menisbahkan kepada golongan yang disebutkan sebagai Ahlus Suffah, yang terdiri daripada min fuqara'is sahabah, daripada golongan fakir miskin para sahabat, yang mereka di awal daripada hijrah mereka ke Madinah, mereka tidak ada rumah dan mereka diberikan izin oleh baginda Nabi untuk dibuatkan satu bilik ruang untuk mereka tinggal di situ. Sebahagian menisbahkan
tasawuf ataupun ahli sufah ini kepada perkataan as-safa, yang membawa makna kepada safiyatun 'anis syurur, bersih daripada perkara-perkara yang kotor dan buruk serta jijik. Dan sebahagian menisbahkan golongan tasawuf ataupun mutasawif atau golongan sufi ini kepada golongan yang mereka ini terdiri daripada golongan ahlus safil awal, golongan pertama yang berada di saf pertama, yang menunjukkan kesungguhan mereka beramal ibadah hingga mereka dinisbahkan sebagai golongan sufi. Jadi bagi memulakan perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini, kita nak bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Alim Setia. Yang bagi Datuk, bila bincang tentang tasawuf ini, mungkin Datuk boleh ceritakan sebagai permulaan perbincangan kita daripada manakah sebenarnya perbincangan tasawuf ini bermula dan bagaimana perkembangan ilmu tasawuf ini sampailah ianya telah menjadi intishar ataupun telah tersebar di seluruh dunia. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengurusi, tuanku Ghair Muda dan hadirin dan hadirat sekalian. Tadi pengurusi dah bagi jelaskan perkataan tasawuf itu daripada mana. Memang pandangan ulama mengatakan daripada perkataan safa. Safa ni mana bersih, yang dia berusaha untuk membersihkan dirinya daripada segala perkara-perkara yang tidak baiklah. Satu lagi daripada kebenaran saf, iaitu mereka ini kalau nak buat ibadat dia duduk saf al-awwal, saf pertama dalam solat, dan juga dianggap sebagai saf yang pertama besok di hari kiamat akan bertemu dengan Allah. Itu dijelaskan. Dan ada juga daripada sitfah. Sitfah ini mana serambi masjid Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Muhajirin yang pergi sana belum dapat tempat bersama-sama wal ansar, mereka tinggal di masjid itu. Siang mereka berdakwah, malam mereka baca Quran, berzikir, solat dan sebagainya. Jadi ini safah. Ada satu lagi mungkin pengurusi tak sebut, iaitu Theosophos. Ini bukan bahasa Arab ni, bahasa Greece. Theosophos ini daripada perkataan Theo, Tuhan. Sophos maknanya hikmah, Tuhan. Dia berasal daripada ajaran Neoplato di utara Afrika, di Mesir, yang diajar oleh Plotinian Iskandaria, orang Iskandaria. Dia ini berusaha untuk membersihkan diri juga. Jadi mana kalau kita dipaham sama ada safakah, safkah, ada satu lagi, satu sof ini bulu kambing. Golongan ini suka pakai bulu kambing, baju bulu kambing, baju yang kasar, bukan baju halus. Dia tak mau, dia suka pakai baju kasar-kasar. Itu golongan ini. Tapi saya nak jelaskan, bila wujudnya, kalau sitfah memang wujud di zaman Rasulullah, masjid Rasulullah, tapi sebenarnya dia bukan sebagai tarikat. Tarikat wujud selepas Khulafa ar-Rashidin. Di masa Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bila negara Islam berkembang ke Parsi,
jatuh ke tangan umat Islam, dan negeri-negeri jajahan Parsi itu daripada India, daripada dia terpengaruh dengan ajaran Buddha, dengan Hindu di India tu, dan ajaran Zarathustra di Parsi. Jadi bila orang-orang ini masuk Islam, pengaruh dia itu masih wujud. Dia berusaha untuk membersihkan diri dia dengan cara yang mereka amalkan dahulu. Berusaha untuk membersihkan diri. Kalau sampai kepada tingkat yang paling tinggi bersih itu, kalau ajaran Hindu dia nak kata Oscar mana, dia sampai satu martabat yang tinggi. Kalau ajaran Buddha ini serpihan daripada Hindu, dalam tahun 650 sebelum Masihi, yang dibawa oleh Gautama Buddha, dia cuba nak membersihkan diri juga, sehingga dirinya sampai kepada satu tingkat yang dinamakan nirvana. Tapi orang Melayu ni kalau sebut nirvana, dia kata syurga nirvana. Tidak, sebenarnya nirvana ini adalah kesucian rohani. Bila dia cuba nak membersihkannya, dia sampai martabat itu, kalau dia mati dalam keadaan itu, dia akan bahagia buat selama-lamanya. Itu bukan syurga, tapi kesucian rohani dia. Itu di utara Afrika yang tadi saya sebut tu, New Plateau tu, yang diajar oleh Plotinin tadi, dia berusaha membersihkan diri juga sehingga martabat sampai kepada satu marhala yang dinamakan sampai martabat ahadiyah. Apa dia ahadiyah? Mana dia dah bersatu dengan roh Allah. Itu cukup. Masalah mana? Golongan ini tidak wujud di zaman Rasulullah, di zaman kebelakangan. Itu yang Rasulullah kata, saudara sekarang, khairun nas qarni summa alladhina yalunahum summa yabshul bid'ah wal maqalat. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku, kemudian zaman yang berikutnya, zaman tabi'in, zaman sahabat dan zaman tabi'in, kemudian zaman berikut lagi, sampai di akhir akan berpecah bermacam-macam golongan. Ini di masa ini lahirnya golongan tasawuf tadi, yang berusaha untuk membersihkan diri. Tapi kalau asal daripada Hindu dan Buddha, asal daripada New Plateau, tapi dia tak mengguna istilah-istilah itu, dia mengguna istilah Islam. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Saya masa di Mesir, saya duduk di Mesir, saya tahu lah, saya tengok, saya pergi masjid Imam Syafi'i dengan masjid Husain, tarekat banyak sana. Dia duduk, bilangan mungkin tak sampai 10 orang bermati, Allah, Allah. Di tengah tu ada mursyid dia sebut Allah, Allah, Allah. Akhirnya tak sedar diri. Ada yang tak sedar diri, ambil besi, tikam telinga, tikam beruh, macam-macam, macam batu kip tu. Macam tu. Jadi ini penyelewengan yang berlaku. Tarekat tasawuf tidak, saya nak katakan, tidak wujud di zaman Rasulullah SAW. Tak ada. Kalau nak cari jalan yang tasawuf yang sebenar, mana kita kembali kepada ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah kata, taraktu fikum amrayn ma in tamassakum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Ku tinggal 2 perkara kepada kamu, kamu ikutnya, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau keluar daripada itu,
penyelewengan akan berlaku. Barangkali setakat itu. Ayo. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Alim Setia yang telah memberikan gambar awal kepada kita ni tentang bagaimana agaknya bermula perbincangan tentang ilmu tasawuf. Dan Yang Berbahagia Datuk tadi bincangkan juga tentang apakah sebenarnya secara asas-asasnya, apakah ilmu tasawuf itu telah ada asas-asasnya semenjak daripada zaman baginda Nabi SAW ataupun tidak. Yang Berbahagia Datuk, mungkin kita nak teruskan perbincangan Datuk, kita nak bersama-sama dengan Yang Berbahagia Maulana Asri kita ni, yang mana tadi Yang Berbahagia Datuk telah mulakan Maulana tentang bagaimana perkembangan ilmu tasawuf itu. Tetapi kalau kita melihat dari dalil yang mungkin sebagai contoh, ada hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW yang menyebutkan tentang soal zuhud kepada dunia dan bagaimana keperluan untuk kita ini mengutamakan kehidupan di hari akhirat. Hingga ada satu riwayat baginda Nabi SAW dikatakan, menyebutkan dengan satu sebutan, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di hari akhirat. Dan seolah-olah perbincangan tentang ilmu tasawuf ini sebenarnya berbincang tentang soal-soal kezuhudan, keperluan untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia ini. Mungkin Yang Berbahagia Maulana boleh sedikit memberikan komen tentang perkara ini dan bagaimana agaknya berkaitan di antara zuhud terhadap dunia dan bagaimana tasawuf itu pula. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi, yang saya kasihi, tuanku, yang berbahagia ahli-ahli panel dan muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, yaitu tentang tasawuf. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli panel yang pertama tadi, bahawa tasawuf itu dengan makna yang wujud kemudian memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan nama tasawuf itu sendiri sebenarnya bukannya berpunca daripada sama ada Al-Quran ataupun hadis. Tidak ada satu pun yang menyebutkan menggunakan istilah itu. Tetapi pada hakikatnya intipati ataupun ajaran tasawuf yang diterima umum umat Islam, dia ada kaitan juga dengan agama Islam itu. Dan dalam istilahnya disebutkan, kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai tazkiyatun nafs. Ini sebenarnya salah satu tanggungjawab dan tugas Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan nikmatnya yang sangat besar kepada manusia apabila Ia mengutuskan seorang nabi dari kalangan manusia juga. Tugasnya ialah membacakan ayat-ayat Allah dan wa yuzakkihim, mentazkiyahkan, membersihkan, menyucikan jiwa-jiwa manusia. Di samping mengajar Alkitab dan Al-Hikmah. Daripada situlah istilah yang sebenarnya kalau nak dikirakan berdasarkan Al-Quran untuk ilmu tasawuf ini ialah namanya tazkiyatun nafs. Itulah nama yang paling tepat. Rasulullah SAW pula ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam, iman dan ihsan,
Bila menjelaskan tentang ihsan itu, kata baginda, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itulah bahagian tazkiyatun nafs. Dalam istilah hadisnya disebut ihsan. Ini adalah salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tujuannya ialah supaya manusia ini betul-betul merasai Allah memerhatikan segala tindak tanduknya. Allah memerhatikan niat dan apa yang terkandung di dalam dadanya, di dalam hatinya. Itulah yang hendak dijaga sebenarnya. Kita merasakan seolah-olahnya nampak Allah. Bila kita nampak, kita tak akan berani buat sesuatu yang dia tidak suka, yang dimurkainya. Kalau kita tak boleh sampai ke peringkat itu, kita kena yakin bahawa dia tetap melihat kita. Dia tetap melihat kita. Di zaman sekarang ni, dengan adanya macam-macam teknologi CCTV dan sebagainya, mungkin mudah sikit nak faham. Untuk bagi faham kepada orang-orang zaman sekarang ni, bagaimana kalau seseorang tu bekerja dengan nampak bos dia, dengan nampak toke dia, dengan nampak ketua dia, lain cara dia bekerja. Lain, dia akan bersungguh-sungguh, dia tidak akan main-main, dia tidak akan cuai. Begitu juga kalau tuan dia tak ada di hadapan, dia tak nampak tuan dia. Tapi kalau dia yakin tuan dia nampak, duduk dalam satu bilik semua nampak apa gerak-gerinya, apa yang dia buat, sama juga. Sama juga, dia akan takut. Dia akan buat dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Itulah keadaan manusia. Jadi ihsan itu dikembangkan dalam pelbagai bidang, sehingga lahirlah pecahan-pecahan dalam ajaran tasawuf yang begitu banyak. Seperti ahli panel yang pertama sebutkan tadi, bahawa ajaran tasawuf itu diresapi juga oleh pengaruh-pengaruh asing. Tidak dinafikan, sebahagian besar daripadanya memang berpunca daripada Islam itu sendiri, daripada Al-Quran, daripada hadis dan sahabat-sahabat. Itu jelas, tidak dapat dinafikan bagaimana mereka menekankan tentang keikhlasan, menekankan tentang redha dengan keputusan takdir qada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syukur kepada Allah, bagaimana nak menjaga diri daripada sifat riak, sifat sombong, sifat takabur, dan kagum dengan diri sendiri. Ini semuanya sebenarnya ada dalam ajaran Islam dan telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Cuma seperti yang disebutkan panel yang pertama tadi, diresapi oleh ajaran asing. Bila diresapi, disitulah ada tempat-tempat yang melampau, terpesong sedikit daripada ajaran yang sebenar, dengan sebab pengaruh asing itulah. Antaranya pengaruh Buddha yang disebutkan tadi, pengaruh Hindu, pengaruh Neoplatonism, pengaruh ajaran Kristian dan sebagainya. Itu juga tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun yang mengkaji sejarah. Jadi oleh kerana ajaran tasawuf itu banyak sangat yang saudara pengerusi tanyakan kepada saya tadi tentang zuhud. Selain daripada zuhud, banyak lagi perkara yang dibincangkan dalam tasawuf dan yang menjadi perkara utama dan kepentingan yang sangat utama dalam ajaran tasawuf untuk dijaga. Tapi salah satu daripadanya ialah zuhud. Zuhud dipilih dalam pertanyaan itu, padahal banyak lagi yang lain. Saya rasa ini salah satu ciri yang menonjol pada golongan sufi. Tetapi di sini juga ada kebenarannya, ada yang betul dan ada yang saduran, yang tak betul. Yang betul sebenarnya dalam apapun ajaran tasawuf ataupun ajaran-ajaran yang lain ialah apabila ia bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak bertepatan itu mesti diperbetulkan,
Mesti diperbetulkan. Saya ingat kepada kata-kata Maulana Maududi. Dia kata tasawuf ini ada 3 golongan. Tasawuf ada 3 kumpulan, yang mana sikap kita pun mesti tak boleh sama, sebab dia ada 3. Yang pertama, nama dia sufi, orang panggil dia orang tasawuf. Sebenarnya dia mengikut Al-Quran betul-betul dan hadis, cuma oleh kerana dia menekankan sudut-sudut hati tadi, jaga hati tadi, dia lebih dikenali sebagai golongan sufi. Ini golongan tasawuf yang macam ni betul-betul ikut sunnah, ikut Quran dan sunnah. Inilah tasawuf yang benar, dan kita mesti membelanya. Tidak ada permusuhan sedikit pun kita dengan ajaran yang tasawuf yang seperti ini. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah tasawuf dan ahli tasawuf yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran asing. Ada di antara amalannya bertepatan dengan sunnah, ada juga yang bertepatan dengan ajaran lain, tidak sesuai dengan sunnah. Golongan tasawuf yang seperti ini banyak terdapat dalam masyarakat Islam, dan kita mestilah menanganinya dengan sebaik-baik. Sebagai saudara, mestilah kita memegang tangannya, membawanya ke jalan yang benar, dan memperbetulkan mana yang tersilap. Sebab mereka pun sebenarnya mahukan keredaan Allah, cuma mungkin tersalah tanpa disedari, tanpa disengajakan, atau kerana terlalu percaya kepada seseorang yang zahirnya nampak sebagai orang yang soleh, mereka terperangkap dan terpedaya di situ. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah golongan tasawuf atau orang-orang sufi yang sebenarnya bercanggah sama sekali pegangannya, fahamannya, amalannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang terkandung di dalam Quran dan Sunnah. Bahkan mereka menafikan yang lain sampai ke peringkat mengkafirkan, menganggap orang-orang lain selain mereka ni orang awam. Mereka sahajalah yang betul. Mereka sebenarnya terpesong jauh daripada ajaran Islam kerana berpegang dengan beberapa ajaran dan fahaman yang langsung tidak ada kena mengenanya dengan Islam. Tasawuf yang seperti ini, kata Maulana Maududi, adalah suatu ajaran yang mesti ditentang oleh umat Islam dan mesti dihapuskan, supaya ajaran Islam yang murni, yang sejati, yang bersih itulah yang tersebar di kalangan masyarakat. Dan ini menjadi salah satu tanggungjawab Maulana Maududi. Dia ada jamaah dia, jamaah Islami. Jamaah Islami salah satu kerjanya ialah menghadapi golongan ini dan menghapuskan ajaran mereka. Jadi zuhud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada. Misalnya, sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Hiduplah kamu di dalam dunia ini sebagai seorang asing atau sebagai pengembara, musafir. Ini zuhud, ajaran zuhud. Kita tak boleh anggap macam kita ni nak hidup dalam dunia buat selama-lama. Tak boleh. Macam mana senang, macam mana mewah kehidupan kita, macam mana nikmat yang kita dapat pun hakikatnya sementara sahaja, yang kita akan tinggalkan. Kalau musafir, dia pergi ke sesuatu tempat bukan untuk menetap di situ, sementara sehari dua dia akan meninggalkan tempat itu. Begitu juga kalau orang asing pergi ke negara asing, dia tidak akan duduk selama-lamanya di situ. Satu masa, entah bila, dia akan meninggalkan negeri itu. Ini adalah zuhud yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim dan lain-lain disebutkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara orang mukmin dan syurga kepada orang kafir. Ini pun juga ajaran zuhud. Tetapi dalam
pengikut ajaran tasawuf malangnya mereka salah faham. Ini salah satu sebab mereka menyeleweng, salah faham terhadap hadis-hadis tadi, sehingga membawa umat Islam kepada kemunduran, meninggalkan dunia terus, dan menganggap kita tak boleh lebih daripada orang kafir. Sebab ini, dunia ini penjara kepada kita. Salah faham, salah tafsir. Ini orang kafir mesti lebih daripada kita. Ini bahaya sebenarnya. Betulkah begitu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Memang ada banyak di dalam hadis-hadis yang sahih ajaran tentang zuhud itu, tetapi maksudnya tidak sebagaimana yang difahami oleh setengah-setengah golongan tasawuf yang sebenarnya jahil tentang ajaran Islam itu sendiri dan juga ajaran tasawuf yang sebenar. Padahal maksud hadis itu ialah dunia ini kepada orang Islam macam mana mewah dia, macam mana banyak nikmat dia, macam mana kesenangan dia pun, nak banding dengan akhirat seperti penjara saja. Kita mewah macam mana pun, kita hebat macam mana pun, sebenarnya penjara jika dibandingkan dengan akhirat. Sebab di akhirat itu nikmat Allah yang lebih besar lagi akan dikurniakan kepada kita. Bukan bermakna kita hidup dalam dunia ni kita tidak ada kebebasan, tak perlu kepada kemerdekaan dan sebagainya. Bukan begitu. Maksudnya macam mana pun kita lebih hebat, ini masih macam penjara saja. Penjara saja. Bukan nak suruh kita duduk di dalam penjara, tidak begitu. Dan orang kafir bagaimana dia seksa, dia susah, ini sebenarnya syurga dia dah, dunia ini. Sebab apa? Di akhirat nanti dia akan mendapat azab dan kesusahan yang lebih teruk lagi daripada dunia. Macam mana-mana pun dunia, kalau dia kaya ke, dia miskin ke, dia susah ke, dia senang ke, ini syurga dia dah dalam dunia. Setakat itu saja yang dia dapat. Di akhirat nanti tidak ada dah kebaikan dan kebahagiaan untuk mereka. Itu maksud sebenarnya hadis itu. Dan hadis yang pertama, jadilah sebagai orang asing, sebagai musafir, itu maksudnya supaya hati kita tidak terikat dengan dunia, tidak gila dunia, tidak berlebih-lebihan kasihkan dunia, sehingga lupa kepada tempat kita, tempat tuju kita yang sebenarnya. Itu maksudnya. Kalau kita nak tengok Rasulullah macam mana kezuhudan dia. Tidakkah dia memerintah? Dia ada negara, dia ada kekayaan. Berapa banyak kekayaan Rasulullah, dia ada hamba-hamba dan dia merdekakan berapa ramai hamba-hamba. Begitu juga isteri-isteri, dia kaya. Yang orang kata Rasulullah ni miskin, tak betul sebenarnya. Untuk satu ketika mungkinlah, tapi sepanjang hidupnya, terutamanya di akhir hayat baginda adalah seorang hartawan. Kalau tidak, bagaimana dia nak merdekakan hamba tu? Begitu ramai hamba ni, bukan murah. Macam kereta baru sekarang ni lah, yang kereta yang mahal seorang hamba tu bukan 1,000, bukan 1,002, berpuluh ribu seorang hamba. Maknanya Rasulullah SAW kaya. Dan Rasulullah SAW juga tak boleh, kalau siapa kata ada orang lain yang lebih zahid, lebih kezuhudannya daripada Rasulullah, bohong. Ini semua karut. Tidak ada ahli tasawuf yang sebenar mendakwa ada orang lain lebih zahid daripada Rasulullah SAW. Tapi cuba kita tengok kezahidan Rasulullah macam mana. Nabi SAW makan ayam, makan kambing, makan lembu, makan arnab pun makan, semua makan. Dan dalam hadis disebutkan yu'jibuhu, kana Nabi SAW yu'jibuhul halwa wal asal. Dia sukakan makanan-makanan manis, maknanya mewah, dan sukakan juga madu. Itu zuhud Rasulullah SAW. Zuhud Rasulullah bukan bermakna dia tidur di atas tikar dan tidak ada pelapik, tidak. Bahkan Rasulullah SAW juga ada tilam, ada katil dan sebagainya. Begitu juga zuhud Rasulullah SAW bukan bermakna zuhud tak kahwin, tidak. Rasulullah SAW kahwin sampai 9. Dan sahabat-sahabat dia ni hampir-hampir boleh katakan tak ada yang kahwin seorang, kecuali yang bermasalah. 4 orang sekurang-kurangnya. Ini sekurang-kurang 4 orang. Ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau lebih, dia ada lagi pada masa itu hamba sahaya,
Maknanya zuhud, tidak ada siapa boleh mendakwa orang lain, golongan lain lebih zahid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tiba-tiba kita tengok sahabat-sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cara zahidnya. Berbeza dengan setengah-setengah golongan tasawuf yang sudah terseleweng tadi. Sebab bila kata zuhud, mereka tak mahu makan dah yang sedap-sedap, tak mahu dah dunia, tinggal terus dunia. Yang makan apa emping, makan emping saja, tak mahu dah makan ayam, makan ini. Mereka haramkan semua tu kemewahan itu ke atas diri mereka. Tak mahu dah guna tilam, katil tak mahu kahwin. Ini semua pengaruh sebenarnya ajaran asing, bukan ajaran Islam. Kezuhudan yang sebenarnya dapat kita lihat dan contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hanya sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Maulana Asri yang telah mengupas kepada kita tentang bagaimana zuhudnya baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menafikan walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang lebih atqa ila Allah azza wa jalla, tidak ada orang yang lebih takwa kepada Allah SWT lebih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan baginda Nabi itu telah menterjemahkan maksud zuhud, menterjemahkan maksud sabar, redha dan sebagainya. Dan yang paling seronok kadang-kadang orang kita ni kalau dalam soal kehidupan dia lain, dia berhujah dengan zuhud, bab makan zuhud, bab semualah tidur zuhud, tapi bab kahwin dia tak apa zuhud sangat. Tapi ada juga orang zuhud jugalah dalam kahwin ni. Yang bagi Datuk, kita nak teruskan dengan Datuk Mufti kita ni bila sebut tentang soal tasawuf ini. Sebahagian manusia berhati-hati dalam soal tasawuf hingga tidak ada langsung perbincangan dalam diri dia. Nak bincang tentang sabar, nak bincang tentang redha, nak bincang apa ni, tidak dibincangkan sebab dia rasa sukar dan tak boleh terima tentang konsep tasawuf itu. Dan ada orang juga yang terlalu melebih-lebihkan perbincangan tentang tasawuf sehingga dia melupakan konsep-konsep asas. Solatnya terabai, mungkin ibadahnya terabai, tapi dalam soal tasawuf dia kata dialah yang paling zuhud, dia yang paling bertakwa dan sebagainya, tetapi ibadahnya tidak dijaga. Ada orang yang mungkin menganggap dirinya sebagai seorang yang zuhud hanya pada pakaiannya. Jadi mungkin yang bagi Datuk boleh lihat bagaimana kaedah yang terbaik yang perlu kita laksanakan untuk kita taufik ataupun untuk kita mendekatkan di antara dua golongan yang terlalu berlebihan dan seorang yang tidak langsung menerima konsep tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli-duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda dan Tuanku Raja Puan Muda, Perlis, Musi, ahli-ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian. Perkataan sufi ni lama dah orang Malaysia pun tahu. Tetapi kita sedar bahawa kebelakangan ini kataan ini muncul begitu meluas. Jadi semua orang akan tertanya, ada lagu sufi, ada sabun sufi, ada produk sufi, ada orang tak suka sufi, ada orang lawan sufi, ada orang pro sufi, ada orang maki orang kerana bela sufi, dan ada orang kena maki kerana dia sufi. Mengapa sufi begitu mendapat satu perbincangan panas pada kebelakangan ini? Jadi saya nak intro tu dulu. Kenapa tajuk tu kita bincang? Kerana saya tahu bukan saja di sini tengok, kita akan ada seluruh dunia ni tengok betulnya malam ni. Saya tak tahu dapat ada live streaming kan. So dunia tengok. Kenapa kita pilih tajuk ni? Kerana kita tahu ia menjadi satu fenomena dalam negara ni. Kenapa ia jadi satu fenomena? Kerana beberapa sebab. Banyak sebab, saya nak sebut dua sebab utama. Satunya kerana kita sedang melalui satu proses pembandaran, urbanisasi. Orang kita semua akan sibuk, anak sibuk, kerja sibuk apa, maka dia akan rasa ada kekurangan dalam hidup dia. Maka bila ada kekurangan, dia nak kena kembali kepada Tuhan. Dia rasa di sudut kerohanian, sudut spiritual itu kurang. So dia mencari jalan macam mana nak balik kepada Tuhan. Itu yang kadang-kadang dia tak mau dah anak dia belajar agama, tak mau belajar akademik biasa, kena pergi belajar agama semata-mata. Dia tinggalkan ni kerana cukuplah dia dah dunia.
Jadi dia nak cari masa yang mana satu ruang supaya dia dapat kembali pada Tuhan, dalam erti kata yang lain, shortcut lah. Pasal dia sibuk. Ini satu hal menyebabkan sufi ataupun tasawuf bukunya akan dibaca, kembali dibaca. Yang kedua, kerana soal kerohanian ni kurang, maka market kerohanian ni ada. Ini masalah masyarakat pengguna sekarang. Jadi geng-geng, bukan semualah lagi marah pula, geng-geng ustaz pun tengok, ramai orang minat agama. So geng-geng ustaz pun fikir, macam mana nak untung dengan agama ni? So maka banyak benda-benda agama dijual, kesempatan diambil, maka dibuka berbagai-bagai pusat di atas nama kerohanian, kesufian. Dan ini menyebabkan istilah ini bertambah keliru. Saya nak bagi faham yang tu semasa dulu, baru kita balik kepada generasi awal. Apabila, macam mana yang disebut oleh panel yang kedua, apabila Nabi SAW datang, salah satu benda yang diperlukan oleh insan di samping ilmu pengetahuan ialah bagaimana dia nak taqarrub, berhubung dengan Tuhan. Semua dalil yang kita baca ni nak hubung dengan Tuhan lah. Sembahyang, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, rokok, sujud, itu adalah hukum hakam ibadah. Tetapi soal bagaimana nak khusyuk di dalam salat, bagaimana soal supaya ikhlas di dalam salat. Sedekah, ambil duit daripada poket kita bagi pada orang, itu namanya sedekah. Tapi bagaimana nak membolehkan sedekah itu diterima? Hendaklah sedekah yang ikhlas. Bagaimana nak mengikhlaskan itu? Itu soal spiritual. Itu yang disebut tadi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, dia melihat kamu. Itu asalnya nak dicapai. Maka Nabi SAW hidup dalam keadaan zuhud dalam erti kata yang ini. Bila sahabat tanya, macam mana nak bagi Allah sayang? Nabi kata, izhad ma fi dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud, yakni kamu jangan ambil apa yang bukan hak kamu dalam dunia ini. Allah sayang enggak kamu? Wazhad ma fi aidin nas yuhibbuk. Kamu zuhud apa yang ada di tangan manusia, jangan ambil apa yang ada di tangan manusia yang bukan hak kamu. Manusia sayang kepada kamu, kata Nabi. Maka istilah zuhud muncul. Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab Kitabuz Zuhud, kitab zuhud. Maka hidup sebagai orang zuhud. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ziarah Salman Al-Farisi sebelum Salman meninggal, dalam riwayat Ibnu Majah. Dia tengok Salman menangis. Salman sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas juga sahabat Nabi. Kata Sa'ad, wa ma yubkika ya akhi, pasal apa kau menangis wahai saudaraku? Alasta sahabta, alasta kaza wa kaza, takkah dulu kau dah sahabat dengan Nabi? Takkah dulu kau telah buat macam ni dengan zaman Nabi? Pasal apa nak menangis? Apa masalah, tak takut mati ke? Kata Salman, ya Sa'ad, ana la abki dhinnan lid dunya wala karahiyatan lil akhirah. Aku tak menangis kerana sayang kat dunia, tidak juga kerana benci nak menghadap akhirat. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fama ara illa qad ta'addait. Tapi Rasulullah telah janji dengan aku satu perkara, aku rasa aku langgar janji Nabi ni. Sa'ad terkejut. Sa'ad pun sahabatnya, dia kata, wa ma ahida ilaika Rasulullah. Rasulullah janji apa dulu? Pasal Rasulullah dah tak ada masa tu. Dia kata, ahida ilayya Rasulullah, dia kata, annahu yakfi ahadakum
mithlu zadir rakib. Nabi kata seseorang kamu di dunia ni cukuplah ambil bekalan sekadar seorang pengembara. Fama ara illa qad ta'addait, aku rasa aku ni ambil lebih dah ni. Fabaka, dia menangis. Kalau kita tengok hadis ni saja, riwayat ini saja, kita rasa makan kita semua kena matilah miskin lah. Betul tak? Tapi dia bukan maksud tu. Dia maksud bahawasanya di dalam kemewahan pribadi yang dia ambil, bukan soal kemewahan masyarakat Islam. Sebab saat itu sendiri dalam riwayat Bukhari, dulu dia pernah sakit. Nabi pernah ziarah dia masa dia sakit. Saat yang ziarah Salman tadi, yang mati tadi siapa? Yang sakit tadi Salman. Tapi dia dulu masa dia pun Nabi pernah ziarah dia. Dia sakit. Bila dia sakit, Nabi ziarah, dia kata, Rasulullah, aku nak sedekahkan hartaku ni semua. Nabi kata jangan. Masa tu kan dekat sakit yang nampak teruk dah, macam nak mati lah. Dia kata nisf, separuh lah. Wa nisf, separuh pun Nabi kata jangan. Wa sulus, 1/3 aku bagi sedekah. Pada hari ikut nak mati, dia sedekah semua lah kan. Nabi kata wasulusu kathir. Nabi kata 1/3. 1/3 tu pun banyak. Nabi kata innaka antadhar warasataka aghniya khairan min antadharhum alatan yatakaffafuna fi aidin nas atau antada'ahum alatan yatakaffafuna fi aidin nas. Jika tinggalkan keluargamu dalam keadaan antada'a awrathataka aghniya, kau tinggalkan keluarga warathataka aghniya, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kau tinggalkan antada'ahum alatan, tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, duk minta kat orang, kata Nabi. Tinggal harta kat family lah, bagi dia pakaian. Kau mati tinggal. Jadi bila baca satu hadis saja tak seimbang. Macam agama ada balance, ada balancing dah. Kena tahu syariat dan juga kena tahu kerohanian. Supaya dia tak terus pergi terlaluan di dalam kerohanian dan ataupun berlebihan di dalam fiqh, sehingga dia tak dapat nak faham kerohanian, terlalu berlebihan kerohanian, sufi yang berlebihan itu, sehingga dia tidak faham kepada hukum hakam syarak. Ini sahabat hidup. Untuk faham ni sikit, saya pergi ke jauh sikit. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali tulis Ihya Ulumuddin. Di samping ada masalah hadis-hadis dhaif dan palsu dan seumpamanya, tetapi Ihya Ulumuddin adalah sebuah kitab yang bagus di sudut untuk mengembalikan makna spiritual kepada ibadat. Bukan soal semayang saja, tapi ada apa yang ada di sebalik salat. Okey. Bila sahabat dah tak ada, Nabi dah tak ada, dunia Islam mula kaya. Zaman Sayyidina Osman pun dah kaya, hamba dah pun dulu orang hamba beli macam tu je, macam hamba Tiga Abdul. Tapi zaman Osman timbang, betul tak? Kerana sehingga dia kata ditimbang hamba, kita dah fikir lagi gemuk, lagi murah dah. Tapi dia kata nak tunjukkan kayanya pada orang pada zaman itu. Dulu masjid Nabi pelapah tamar saja, dan riwayat Bukhari zaman Osman sudah diukir dengan perak. Duit sudah datang, empire besar. Mari pada zaman Baghdad dan seumpamanya, lalu fenomena yang hampir sama. Orang rasa orang Islam dah banyak dengan dunia. Memang betul pun. Maka ada satu golongan yang terpaksa mengambil satu pendirian menentang berlebihan dengan dunia ni dan hidup di dalam keadaan yang zuhud. Di kalangan mereka itu adanya tokoh-tokoh zuhud yang saleh. Junaid al-Baghdadi, Ma'ruf al-Karkhi, sebelum tu Hasan al-Basri,
Ini semua orang-orang kerohanian yang balance kepada masyarakat tu. Ketika itu mula muncul istilah-istilah mereka yang kuat ni, yang betul-betul salik kepada Allah ni, menuju kepada Allah ni, nak panggil apa dia ni? Kalau hak pandai fiqh tu panggil faqih, kan? Ahli fiqh, alim. Depa ni siapa? Mula muncul berbagai istilah, salah satunya muncullah perkataan sufi. Tuan-tuan dapat follow saya lah? Saya cerita cara kampung lah, nak bagi faham. Hak detail tu ahli-ahli ilmuan nanti. Maka istilah sufi muncul, sufi. Lama-lama di kalangan sufi ini mula hulu, melampau. Dia bukan sekadar asal tujuan sufi nak membersihkan diri, nak ikhlas, tak mau riak, tak mau takabur, tak mau sombong, rendah diri, tawadhu. Lama-lama dia jadi lain, dia jadi satu kumpulan yang ada style pakaian dia sendiri, cara dia sendiri, kehidupan dia sendiri. Dan kita lihat fenomena itu juga mula berlaku dalam negara ni. Bila muncul, dia mula ada style sendiri, cara nak letak selendang belah mana, cara nak letak lebay macam mana, saja berjalan warna apa, hak setengah tu topi warna hijau pacak, hak sana serban hak jenis lep. Daripada menyembunyikan ibadat kepada menzahirkan diri sebagai orang kerohanian. Ambillah kita terima istilah sufi itu ataupun istilah tasawuf itu. Kadang para sarjana kata la musyahata fi istilah, tidak ada perbalahan dalam istilah. Tak apalah nama apa pun tak apa, tetapi konten yang penting. Sebab itu sebahagian sarjana menyebut pada zaman Nabi sufi ini musamman lasmalahu, ada benda tapi tak ada nama. Zaman kemudian isman la musammalah, ada nama tapi tak ada orang dia. Faham tak maksud saya? Dulu para sahabat tak ada nama sufi, tapi mereka adalah ahli-ahli zuhud yang sebenar. Kemudian ada nama sufi, tapi tak ramai ahli zuhud yang sebenar. Saya bukan kata tak ada langsung, tak ramai. Mula pergi kepada tarikat. Tarikat berbeza dengan sufi, jangan samakan. Tarikat mula dah daripada mencari Allah, guru-guru mula hebat. Saya selalu buat contoh, tuan-tuan pergi ke Afrika, saya tak anti sufi. Kadang-kadang orang sebut sufi dia mereka tak faham. Umpamanya Abu Abdul Qadir Al-Jilani, dia adalah tokoh sufi besar. Kitab dia Al-Ghuniyah yang merupakan kitab, dia seorang tokoh Hambali, dia dalam mazhab Hambali lagi, tapi kok meratot semua orang klaim dia pengikut Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Abdul Qadir Jilani dari segi akidahnya, dari segi amalannya adalah seorang Hambali. Dari segi akidahnya seorang yang tidak takwil, nak ikut-ikut. Begitulah lebih kurang pada zaman tu. Sebab itu apabila dia sampai ke Baghdad, mereka kata man hadzal gharib bainana, siapa dia yang orang pelik mana di kalangan kita ni? Tapi kemudian Abdul Qadir Jilani dan seumpamanya ni, nama-nama ni hebat. Kemudian dia tidak jadi, dia jadi turuk sufiyah, tarikat. Daripada mencari Allah kepada mencari syekh, kepada mencari syekh. Jadi mula, saya sebut contoh di Afrika, banyak kali sebut contoh ni. Di Afrika, tuan-tuan tengok rakyat Afrika miskin, segala duit dengan sepenuh kezuhudan ramai bagi kepada syekh-syekh sufi. Syekh sufi kerusi pemas, penuh dengan kekayaan. Imam Ahmad tulis kitab zuhud, 17 tahun kasut di kaki Imam Ahmad tidak pernah bersalin. Tapi dia tak minta kat orang tau. Kita masalah kita zuhud, kita minta kat orang, betul payahlah kan. Kan saya dah zuhud ni, apa kena tolong lah kan. Itu bukan zuhud, itu malas. Kan? Imam Ahmad kuliah kitab zuhud,
dan dia memilih jalan zuhud. Sebab tu saya kata, dulu saya sebut, di kalangan imam-imam yang 4 ni jalan berbeza. Imam Malik meninggal ada 500 pasang kasut. Imam Malik, imam besar dalam hadis mazhab Malik, duit yang banyak, serban dia 1.5 dengan kekayaan dia. Imam Ahmad meninggal dalam keadaan kasut yang miskin. Setiap orang boleh pilih jalan yang dia mau, tetapi dengan syarat dia tidak memiskin dan menyusahkan masyarakat Islam. Imam Ahmad, dia zuhud diri dia, tapi dia memenangkan masyarakat Islam dengan ilmunya. Dia tak suruh orang lain jadi macam dia, itu pilihan dia, tapi dia kaya dengan ilmu. Dia dipenuhi dengan murid-muridnya. Masalah kita pergi miskin, ilmu pun miskin, duit pun miskin. Imam Ahmad dia kaya dengan ilmu, dia tak perlu semua tu, dia hidup. Tapi nak kata terlalu miskin tak betul. Macam mana dia boleh tulis kitab dengan dia beli kertas-kertas semua dia nak tulis? Artinya dia ada duit ya. Dia memilih cara itu. Maka sebab itu bila jadi tarekat Sufiyah, kita pergi tengok orang Afrika, dia buat macam ni, kita boleh kira berapa tulang dah makan korang. Tapi Tok Syekh dia, saya tak mau sebut lah, 2-3 hari ni pada cerita dia, Syekh Sufi ni di Cyprus, dia tok Rolls Royce dia saja punya lah banyak. Tuan-tuan tengok kan kekayaan dia hadok mari Malaysia tu. Tapi hak kat bawah ni kerja sikit, semua separuh duit bagi kat Tok Syekh. Syekh tu gaya dah, kerana dia kata hampa pegang dunia, aku pegang akhirat. Jadi saya bukan nak salahkan Syekh, saya nak adanya imbangan pemikiran. Saya sebut tu bin Bayyah kata bahawasanya sayap Islam ini dia terbang dengan dua. Kalau nak tengok, dia terbang dengan pemikiran Al-Ghazali dan ia juga terbang dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi dengan itu dia balance antara akal yang Ibn Taimiyah juga seorang sufi, dan juga dengan akal Al-Ghazali daripada satu sudut falsafah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang bahagia sama-sama Datuk yang telah memberikan kepada kita satu pencerahan lah tentang bagaimana perlunya untuk kita mengimbangi di antara dua min dairatain, di antara dua keadaan ini. Keadaan salah seorang yang mungkin terlalu berlebih-lebihan hingga dia hanya memikirkan tentang soal akhirat, dengan seorang yang juga balance dengan kehidupan dunia. Dan apa yang selalu kita baca dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu sepatutnya kita jadikan sebagai sempadan dalam kehidupan kita ini. Kita nak balik kepada panel kita yang pertama yang bahagia, Datuk Alim Setia Ustaz Ahmad Yusof. Datuk, tadi Datuk telah memulakan sebuah sikit perbincangan tentang ada beberapa perkara yang berada dalam kefahaman ahli tasawuf ini yang didapati menyimpang daripada ajaran yang sebenarnya, dan ada sebahagian yang sebenarnya telah bercampur baur dengan pemikiran dan juga dengan kefahaman akidah yang menyimpang, dan ada sebahagian bahkan terpengaruh dengan ajaran-ajaran daripada agama-agama lain. Jadi mungkin yang berbagai Datuk boleh lanjutkan perbincangan ini, dan apakah perkara-perkara yang perlu dielakkan dan perlu diberikan perhatian oleh mereka yang menelusuri jalan tasawuf itu. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah dengar perbincangan banyak. Saya, kemudian Maulana kita, kemudian Doktor. Jadi tadi saya dah jelaskan bahawa tarikat tasawuf ni, tapi di sini ditulis jalan. Jalan tu bahasa Melayu. Bahasa Arab tarikat lah. Tarikat tasawuf ni wujud timbul di zaman kebelakangan, bukan di zaman Rasulullah. Tentang zuhud tu memang ajaran Islam memang ada, tapi timbulnya terpengaruh dengan ajaran Hindu dan ajaran Buddha dan ajaran New Plato. Kalau Hindu dia kata roh kita bila kita sucikan dia sampai satu marhalah yang nama mushka. Kalau Buddha dia kata nirvana. Kalau Hindu
Ini kalau New Plato dia kata ahadiyah, mana roh dia bersatu dengan Allah. Tasawuf dia kata al-wusul. Wusul ini maknanya roh dia sampai satu martabat tinggi, sehingga Ibn Arabi, bukan Ibnul Arabi, Ibn Arabi dalam Fusus al-Hikam dia mengatakan bahawa golongan tasawuf bila sampai martabat itu, dia kata dia paling tinggi daripada para nabi, kerana nabi-nabi mendapat wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi golongan tasawuf yang cuba membersihkan diri dia sampai al-wusul tadi, dia sampai satu martabat yang paling tinggi, dia dapat ilmu ladunni. Maksudnya ilmu ladunni, ilmu daripada Allah terus, tak melalui malaikat Jibril. Sebab itu dia kata golongan tasawuf ini lebih tinggi daripada para nabi. Ini pandangan Ibn Arabi dalam Fusus al-Hikam. Sebab itu saya mengatakan golongan-golongan tasawuf yang timbul di dalam kebelakangan ini adalah penyelewengan berlaku. Kita takut macam ini saya. Jangan jadi sebagaimana yang orang Kristian yang Quran cerita tadi. Warahbaniyati ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Rahbaniyah apa dia? Orang Kristian ini dia beribadat, dia nak buat ibadat kepada Allah sepenuh masa. Golongan tasawuf pun ada nak buat ibadat sepenuh masa, nak duduk dalam gua, nak duduk di rumah, nak duduk dalam satu tempat tertentu, nak buat ibadat 24 jam. Ada tarekat macam itu. Tapi Kristian dia kata rahbaniyah, maknanya masa dia sepenuh masa 24 jam dia dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi Allah kata apa? Ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Kami tak tulis, kami tak suruh buat macam itu. Mereka buat. Kenapa? Ibtigha'a ridwanillah, nak mencari keridhaan Allah. Itu Kristian. Kalau kita juga nak mencari keridhaan Allah, buat satu cara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebab itu saya kata mesti kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk nak menentukan amal ibadat kita ini betul atau tidak. Jangan terikut dengan pengaruh-pengaruh ajaran luar. Dalam ayat tadi ni, ya betuna apa dah? Rahbaniyati ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Kita kata Allah, kami tak suruh buat macam itu, tapi mereka kata nak cari keridhaan Allah. Sebab itu kita kalau cuba nak mencari keridhaan Allah dengan amalan-amalan yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah, tak akan mendapat keridhaan Allah, bahkan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan lari, jangan keluar daripada apa yang diwahyukan oleh Allah dan dijelaskan oleh Allah. Sebagaimana apa yang Rasulullah kata, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maknanya belum berlaku penyelewengan tadi. Jangan sampai di akhir zaman dah berlaku penyelewengan, kita nak terikut dengan itu. Banyak hadis mengatakan tadi saya dah baca ya, sebaik-baik manusia adalah zaman aku. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, golongan generasi yang pertama daripada muhajirin dan ansar. Itu yang junusin, yang Rasulullah kata yang cukup baik tadi. Kemudian
walladzina tabauhum, generasi yang kedua tabi'in. Kalau dalam hadis sekalian selepas generasi pertama, generasi yang kedua, ketiga, tapi lepas itu akan tersibarlah bid'ah-bid'ah yang menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Oleh sebab itu saya nak mengatakan, untuk nak memperbaiki amalan kita yang sebenarnya, mesti kita lakukan sesuatu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan cuba mengikut tarikat-tarikat tertentu yang mungkin tadi disebut menyeleweng daripada ajaran Allah yang sebenar. Itu saja. Allah. Terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Alim Setia yang telah merungkaikan kepada kita ni tentang bagaimana terdapat kesalahan dan juga kekurangan yang ada dalam beberapa pemikiran tasawuf yang menyeleweng ini. Jadi kita nak lanjut, tadi mungkin Datuk telah mulakan sebenarnya tentang apakah disiplin, Maulana, apakah disiplin sebenarnya untuk kita nak mencapai sufi sejati. Tapi mungkin Maulana ada tambahan, apakah dia disiplin sebenarnya, dawabit yang perlu dijaga oleh mereka yang nak telusuri jalan untuk menjadi sufi sejati ni. Silakan Maulana. Terima kasih Pengerusi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya satu perkara yang kurang difahami oleh masyarakat kita, bahawa sufi ini terletak pada nama. Orang ni orang sufi, disebut ni sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani sufi, Imam Ghazali sufi dan sebagainya sufi. Seolah-olahnya yang tidak disebut sebagai sufi itu tidak sufi. Ini satu kesilapan besar. Kalau kita menelusuri sejarah hidup imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak kira daripada latar belakang macam mana sekalipun, mereka ni pada hakikatnya sufi. Kalau nak kata dari segi menjaga hatinya daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada sifat-sifat yang keji, dan ada pada mereka sifat-sifat yang terpuji, maka boleh dikatakan kebanyakan ulama kita, walaupun dia ahli fiqh, sebenarnya ahli sufi, dan mungkin lebih sufi daripada orang yang dinamakan sufi itu. Ini satu perkara yang kurang diberi perhatian oleh orang-orang kita, dan mungkin mereka tak sedar perkara ini berlaku. Saya nak bagi dua contoh yang bukan orang sufi, tetapi bagaimana fikrah dan jiwa sufi itu ada padanya. Dan kita lihat jiwa yang macam ni tidak ada pada orang sufi, setengah-setengahnya tidak ada, tetapi mendakwa sebagai sufi, ada tarekat ini, tarekat ini. Yang pertamanya ialah Imam Abu Hanifah sebagai contoh. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang tokoh fiqh, tidak disebut dia sebagai sufi. Tetapi kalau kita tahu, baca sejarah dia, banyak sangat. Memang kalau macam ni lah yang dikatakan sufi, jaga diri, tak mahu terlibat dengan perkara-perkara yang keji, menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji, itulah sufi, walaupun tidak dinamakan sufi. Contohnya, Imam Abu Hanifah mengikut pendapat dia, air mustamal adalah najis. Kenapa? Ada kisahnya. Dia berwuduk dekat, zaman dahulu ada kolah, kita panggil kolah, tempat wuduk, ambil wuduk tu. Tiba-tiba lepas satu orang, dia tengok satu orang tu wuduk, dia nampak, orang lain tak nampak. Dia nampak air tu kotor. Jadi dia pun tak mahu ambil wuduk dengan gunakan air itu, walaupun lebih daripada 2 kolah. Walaupun lebih daripada 2 kolah. Kalau mengikut mazhab Hanafi, 2 kolah tak mencukupi lagi, kena lebih lagi daripada itu. Lebih dah, tapi dia nampak kotor, orang lain tak nampak. Jadi orang tanya dia, kenapa tak mahu berwuduk dengan guna air itu? Dia kata, saya nampak selepas orang itu berwuduk, hitam air itu, kotor air itu, macam mana saya nak wuduk? Jadi orang pun pergi tanya lah orang berkenaan tu, apa benda yang kamu buat, yang sampai begini? Jadi dia kata memang dia buat maksiat
besarlah maksiat itu, dosa yang dia buat itu. Jadi betul lah yang Imam Abu Hanifah nampak tu, dalam hadis telah pun disebutkan, bila seseorang itu berwudu, dosa-dosanya gugur bersama titisan air wudunya. Jadi itu Allah SWT tunjukkan kepada Imam Abu Hanifah sebagai suatu karamah kepadanya. Ini karamah ini kepada setengah-setengah orang sufi, dia suka sangat, nak sangat, dia cari, seseolahnya dia beramal itu nak benda tu, dan kalau dapat benda tu, maka orang akan hormat dia, puja dia, sanjung dia, angkat dia setinggi-tingginya. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah, sebab dia lepas itu berdoa, dan orang sibuk riuh, orang kata, punya Imam Abu Hanifah ni nampak benda macam ni, hebat lah, wali lah, kalau orang kita kata wali lah kalau macam tu. Jadi dia minta doa lepas itu dengan Allah, ya Allah, jangan tunjukkan apa-apa kalau ada kelebihan aku kepada sesiapa pun, jangan tunjuklah kepada aku benda-benda yang pelik macam tu. Dia takut, apa dia takut? Orang jadi melampau terhadap dia, jadi taksub terhadap dia, mungkin memuja dia lebih daripada yang sepatutnya, tidak sekadar menghormati saja, tetapi mungkin puja. Lepas itu Imam Abu Hanifah tak nampak dah apa yang dia nampak sebelum itu. Ini jiwa sufi. Jiwa sufi sebenarnya tak mahu kepada karamah itu. Dia buat sesuatu ibadat kerana Allah semata-mata, bukan kerana nak karamah itu, karamah ini. Tak ada karamah, tak nampak, itu lebih baik lagi bagi dia. Ini jiwa sufi yang sebenar. Jadi nak melatih bagaimana jadi jiwa macam tu, itu kena tahulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sesuatu kalau kita tengok dia nak dapatkan mukjizat? Tidak. Dan mukjizat itu tidak selalunya berlaku. Kita kata ada ketikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tak ada air keluar melalui jari jemarinya, dan itulah yang digunakan oleh sahabat-sahabat untuk buat wudu, ambil air sembahyang. Tetapi ada ketikanya tak berlaku gitu. Walaupun beberapa kali dah berlaku, tapi ada ketikanya tak ada berlaku, dan terpaksa sahabat-sahabat itu bertayamum. Hikmatnya nak ada hukum tayamum. Jadi mukjizat atau karamah ni bukan sesuatu yang dituntut, bukan sesuatu yang dikejar, dicari. Kalau Nabi, dia bukan cari mukjizat itu, bukan itu tujuan dia buat ibadat kepada Allah SWT. Ibadat kepada Allah kerana Allah, bukan kerana sesuatu kelebihan duniawi yang dapat dilihat oleh manusia. Itu mukjizat Nabi. Allah SWT bagi baru ada. Bukan mukjizat ni suatu yang ada dalam kocek dia, bila masa dia nak dia boleh buat keluar, bukan begitu. Sama juga karamah. Karamah bukan dituntut. Yang dituntut jadi tak lut, jadi tak nampak, jadi itu bukan ilmu tasawuf yang sebenar, atau bukan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicari oleh kekasih-kekasih Allah sebenarnya, bukan yang dicari itu. Kalau yang macam tu orang panggil ilmu dunia, walaupun mengamalkan ayat-ayat Quran, tetapi dia amalkan itu, dia baca itu untuk dapat sesuatu dunia, itu orang panggil ilmu dunia. Orang sufi yang sebenarnya bukan begitu. Allah SWT bagi maka ada, kalau tak ada, tak adalah dia. Begitu cara. Adapun orang pakai ilmu dunia, mungkin dia ada azimat, dia pakai azimat tu, dia yakin dengan azimat itu, maka baru dia pergi berperang dan sebagainya, sebab dia tahu dia tak akan mati, tak lut. Ada pun macam sahabat dulu, tidak, terdedah dia, kalau mati pun tak kisah, mati syahid. Tak ada pula mereka tu menuntut ilmu-ilmu yang macam tu untuk mendapat benda-benda yang dikatakan kelebihan tadi. Ini Imam Abu Hanifah. Cuba tengok, Imam Abu Hanifah ada orang berhutang dengan dia. Ada, sebab dia kaya. Imam Abu Hanifah ni seorang saudagar, dia kaya. Tiba-tiba pada suatu hari dia lalu dekat rumah orang yang berhutang dengan dia, dan pada masa itu panas sangat. Dia pun terlintahlah nak pergi berteduh di bawah pokok. Tiba-tiba bila dia pergi, dia teringat, orang ni ada berhutang dengan aku. Dia tak jadi duduk situ, dia pergi tempat lain. Kenapa? Orang tanya dia, sebab saya takut jadi ribah. Bermakna saya ambil kesempatan, ambil peluang
ambil munafaat daripada dia buta. Oleh kerana dia buta dengan saya, jadi saya rasa tidak teragak-agak untuk nak pergi. Takkan dia nak halau saya? Dia dah malu Allah dengan saya. Dia fikir sama macam tu. Jadi riba yang dia faham tu bukan yang zahir ini, tapi sampai ke peringkat tu yang halus, yang sebenarnya dalam hukum fiqh bukan riba tu, macam tu. Cuba tengok, ini jiwa sufi yang ada di dalam diri Imam Abu Hanifah. Tapi orang tak pernah kata dia sufi. Sebab tu hakikat yang sebenarnya sufi ni ialah orang yang ada sifat-sifat tadi. Sama ada dia dinamakan sufi atau tidak, dia dinamakan faqih ke ataupun tidak faqih. Satu contoh lagi saya nak bagi, contoh Imam Bukhari, seorang muhaddis yang terkenal, tapi orang tak sebut dia sufi. Orang tak sebut dia sufi, padahalnya jiwa tu adalah jiwa sufi tu. Kisahnya Imam Bukhari, bila dia semasa dia belajar mengembara, dia bawa duit, naik kapal. Bila naik kapal tu, di atas kapal tu adalah kenalan-kenalan dia, ada orang tu baik sangat dengan dia. Jadi entah macam mana Imam Bukhari pun jadi terlanjur cerita. Bila orang tu tanya duit dia cerita dia ada bawa duit, mak dia bekalkan untuk dia belajar sekian lama, cukuplah duit tu. Jadi dia tengok Imam Bukhari tak macam mana tunjuk kepada dia dalam bekas tu, dalam pundi-pundi dia. Jadi orang tu pun tak kisah. Lepas tu bila dah nak sampai dekat pelabuhan, orang tu dia buat bising. Dia kata saya telah dicuri harta saya, duit saya. Telah dicuri, ada sekian-sekian banyaklah duit saya. Dia buat bising. Jadi bila begitu orang pun kata, kalau macam tu kita periksa lah siapa-siapa yang ada ni, mana tahu macam mana bekas tu. Dia pun cerita bekas macam ni, ada sebanyak mana duit, betul-betul seperti yang Imam Bukhari punya. Jadi Imam Bukhari kata, kalau macam dia teruk, dia ni jenis kianat lah. Jadi Imam Bukhari pun senyap-senyap, dia buang duit itu dalam laut. Dia buang duit dalam laut. Jadi bila orang periksa, cek semua, orang di atas kapal tu tak ada pun tak ada pun dompet ataupun kita kata pundi-pundi yang macam tu, yang berisi wang sebanyak sejumlah yang disebut itu, tak ada pun. Lalu orang pun marahlah dengan orang tadi. Jadi bila dekat dengan pelabuhan, orang tu pun tanya, dia berbisik dengan Imam Bukhari, ke mana kamu bawa pergi duit yang kamu, duit kamu tu? Imam Bukhari dah kata, ini orang ni nak merosakkan nama dia. Dia kata aku buang kat laut. Dia terkejut, kamu buang kat laut duit sebanyak itu? Imam Bukhari kata, saya pelajar agama, saya pelajar hadis, saya tak mahu nama saya tercemar kerana dituduh, walaupun dituduh mencuri. Sebab itu saya rasa lebih baik menjaga harga diri, maruah saya, daripada menjaga duit walaupun saya terpaksa susah kemudian. Sebab itu saya buang. Cuba tengok, inilah jiwa sufi. Dia tidak mengutamakan dunia, yang dia pentingkan nama baik sebagai ahli agama. Takut-takut tertuduh sebagai pencuri itu habis, sampai bila-bila orang sebut, dia tak mahu macam tu. Ini sebenarnya ulama-ulama Islam dahulu, walaupun tidak sufi, mereka tu berjiwa sufi. Kalau nak kata sufi itu macam tadilah, macam tadi ada sifat-sifat yang baik-baik tadi. Sebenarnya ulama-ulama kita kalau nak kira begitu, semua sufi. Semua sufi. Jadi macam mana mereka dapat kelebihan itu? Jawabnya ialah kerana mereka ikut Quran dan Sunnah. Itu saja jawabannya. Dalam Sunnah sangat-sangat ditekankan, dalam Quran ditekankan seseorang itu jaga harga diri dia, jaga maruah dia, dan bersikap ikhlas apabila membantu seseorang. Itulah ajaran di dalam Al-Quran. Dan perkara inilah yang perlu diutamakan, yang mana saya nampak kadang-kadang orang sekarang ni macam Sahibus Sabah tadi disebut, dulu ada nama, dulu ada benda tu, tuan ada, tapi nama tak ada. Tetapi kemudian itu dia jadi nama saja ada, tuannya tak ada. Itu yang kita bimbang. Dulu imam-imam tidak sebut sebagai sufi, tidak disebut sebagai sufi, tapi mereka sufi sebenarnya. Yang hari ini orang sebut sebagai sufi, sebenarnya jauh daripada sufi yang sebenarnya. Bahkan dibawanya ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang karut marut pula,
ke dalam agama Islam sehingga terkeliru, bahkan berapa ramai jadi sesat kerananya. Itulah antaranya yang dapat saya sebutkan setakat ini. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah berada di hujung daripada perbincangan kita pada malam ini, dan ketiga-tiga gandingan panel kita sebenarnya telah pun memberikan kepada kita kefahaman yang cukup jelas dan bagaimana sebenarnya sufi ataupun tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa itu merupakan asas-asas agama yang perlu untuk kita jadi pekan-pekan dalam kehidupan kita. Sebelum kita nak beralih kepada panel kita yang ketiga ni sebagai pengakhiran daripada yang bagas bersama Datuk, ada orang juga WhatsApp saya minta supaya dibuka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke tak ada ni? Saya kalau buka tak tanya soalan pula. Silakan, kalau ada soalan saya buka kepada tuan-tuan dan puan sekalian di sini untuk mungkin bertanya tentang berkaitan dengan tajuk kita pada malam yang berbahagia ini. Silakan kalau ada soalan. Mikrofon Ustaz Khidi akan edarkan. Silakan. Kalau tak ada pun boleh lontarkan vokal. Ada soalan? Alhamdulillah semua faham ni. Jadi sebagai kesimpulan daripada kefahaman kita, saya dengan saudara silakan yang berbagi bersama Datuk Arif Perkasa, mufti kita ni, untuk sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simpulkan beberapa benda yang kita nak capai. Pertama, kita tahu bahawasanya istilah sufi ini walaupun dari segi latarnya ada perbincangan yang panjang lah, pro and contra daripada mana perkataan sufi ni mai. Tetapi dari segi konten, seseorang kena ikhlas, tak boleh takabur, kena husnuzan, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Sufi dalam maksud hal, keadaan, mendekatkan diri pada Allah, ikhlas, jujur, tak riak, tak takabur, ini semua disepakati dan merupakan juzuk daripada ajaran agama. Kemudian saya nak semua imam-imam, sebahagian orang bila sebut sufi dia nak kritik Ibn Taymiyah, tak setuju. Ibn Taymiyah tulis kitab Al-Ubudiyah membahaskan tentang kerohanian. Al-Imam Ibn Qayyim ada kitab penting, Madarijus Salikin Bainal Manazil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena baca buku tu, penting. Dan banyak perbahasan. Hatta Imam Ibn Qayyim ketika bahas apa hukum orang semayang pejam mata. Nabi tak pejam mata. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Nabi tak pejam mata dia yang mulia ketika salat. Namun kata dia, jika satu orang tu kalau dia tak pejam mata, dia semayang tak khusyuk, maka bagi untuk nak timbang antara dua keadaan, khusyuk yang sangat diperlukan dan buka mata yang merupakan kebiasaan Nabi, maka khusyuk ketika itu diperlukan juga merupakan sunnah penting Nabi, maka dia boleh pejam mata. Sebab itu Ibn Qayyim kitab-kitab dia menyentuh soal yang seperti ini. Maka kita bersetuju bahawasanya kerohanian juzuk yang penting dalam agama. Kita juga mendapati bahawasanya ada orang yang salahgunakan istilah sufi. Orang jadi sufi dulu kerana nak dekat diri kepada Allah, lalu ni jadi sufi kerana nak berniaga. Jadi sufi kerana nak ambil kesempatan kepada anak-anak buah. Jadi sufi kerana dia duk kira nak berkelahi dengan orang, kata hampa tak sufi, aku yang sufi. Sedangkan dahulu tak begitu. Imam-imam yang besar, Atha bin Rabah dan sebagainya, mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kadang-kadang dia cerita ke anak-anak buah dia, dekatlah untuk sebagai cerita. Bila anak buah dia cerita pada orang lain, dia nafikan. Dan ada orang jumpa Atha bin Rabah, kata aku ra'aituka fi manam ma'a Rasulillah, aku jelas jumpa, lihat engkau dalam mimpi bersama dengan Rasulullah. Dia kata engkau bohong. Dia tak mau orang fanatik kat dia. Tapi zaman ni orang buat rakaman cerita, saya malam tadi telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Allah nama dia. Saya malah nak sebut nama lah kan. Dulu masa duduk Jordan, ada satu orang
di Syria tarekat banyak. Dia kata, dia tanya, dia mengajak ni ramai kan anak murid dia. Lepas tu tengah mengajar, maza ra'aita fi manam ya Syekh Rajab, kau tengok apa di dalam mimpi hang malam tadi? Ra'aitullah azza wa jal, aku lihat Allah azza wa jal. Yang lain tu bukan kita, tak depa Allah. Kaifa wajhullah, macam mana muka Allah, macam mana Allah? Wajhullah tamam mislu wajhi Syekh, muka Tuhan sebiji macam muka Syekh. Allah pasal Allah tajalla, Allah tu menjelma dalam rupa Syekh. Maka bila kita tanya sebahagian, mereka bukan sufi, mereka tarekat tertentu. Saya bukan nak kata nak blame semua tarekat. Kalau tarekat tu ikut Quran dan Sunnah tak apalah. Tapi kalau dia tak ikut Quran dan Sunnah, itu akhirnya jadi nak zikir, bayangkan muka. Kita ada pengalaman dengan Jamaah Al-Arqam yang menganggap jamaah sufi paling besar di Malaysia. Dan tuan-tuan baca risalah-risalah dia, sebelum nak berzikir hendaklah membayangkan wajah Syekh. Dia panggil apa? Menghadirkan Syekh, apa namanya? Dia tasawur Syekh tadi ada. Dia menghadirkan Syekh sebelum zikir. Akhirnya yang dibesarkan bukan Allah, Syekh. Kalaulah sufi dalam arti kata ikhlas, tawadhu, menyembunyikan amal, ini semua mesti diterima di atas nak apa nama pun. Sebahagian menyebut dengan nama, sebahagian ulama tidak menyebut, kerana tasawuf ni, perkataan sufi ni mereka tak biasa, mereka panggil dengan tazkiyatun nafs, seperti mana yang disebut ataupun ilmu al-ihsan, iaitu ilmu tadi al-ihsan an ta'budallah, kan, ataupun ilmu suluk, ilmu membetulkan jalan salik menuju Tuhan. Jadi di atas dasar ini, kerana orang tanya negeri Perlis ni tarekat tak ada kan? Kalau ada pun dia senyap-senyap kan. So kita tidak memusuhi amalan saleh, kita tak musuhi ikhlas. Hak mana orang sufi kata baik tu kita tak musuhi. Kita juga tak musuhi istilah tu. Kita musuhi ghulu, melampaui batasan kerohanian lebih daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak gunakan istilah sufi ni pasal sekarang ni laku istilah ni, bukanlah laku, ramai orang duk gunalah kan. Maka jalan sufi, kembara sufi, semua sufi kan. Apa dah? Bedak sufi kan. Jadi sufi dulu maksud dia nak ikhlas diri, sufi lah menega. Jadi kita kena berhati-hati dengan hal ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Terima kasih dan semua ahli pena. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah berada di penghujung daripada wacana kita pada malam ini, yang mana kita telah bermula daripada perbincangan bagaimana bermulanya perbincangan ilmu tasawuf itu, dan kita mula berbincang pula tentang apakah ilmu itu telah ada asasnya daripada ajaran agama, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa contoh-contoh tentang kesongsangan ataupun kesilapan fahaman tersebut. Dan akhirnya kita kembali sebagai kesimpulan, kalaulah ianya benar daripada ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, hanya agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi lah jalan agama yang sebenarnya, yang perlu menjadi landasan dalam kehidupan kita. Terima kasih di atas kerjasama tuan-tuan dan puan sekalian yang telah hadir ke program pada malam ini. Dan ini merupakan salah satu saja daripada program-program wacana ilmu yang dianjurkan di dalam negeri Perlis ini. Dan terima kasih kepada pihak penganjur, Jabatan Mufti Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Syariat Melayu Perlis, Jabatan Agama Islam dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, dan seluruh yang turut sama-sama menyumbang kepada kejayaan program pada malam yang berbagi ini. Dan insya-Allah kita doakan supaya program-program ilmu seperti ini akan terus subur di negeri ini, dan insya-Allah bakal selepas daripada ini kita juga akan melancarkan tentang satu program yang disebutkan sebagai seminar warisan Nabawi yang akan disebutkan oleh ke bawah dulu yang terawal oleh Tokoh Raja Muda Perlis yang di-Pertua Maibs, yang bakal dilaksanakan di Fatani University pada bulan Oktober yang akan datang insya-Allah. Nanti kita akan ada sedikit penerangan tentang program tersebut insya-Allah. Terima kasih dan terima kasih di atas keberkatan tiba duli-duli tuanku, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.